Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Surat 137 perenggan 772. Kata Musannif rahimahullah taala wal muharramatus sabiqatu hurmatuha 'ala at-ta'bidi wa wahidatun hurmatuha la 'ala at-ta'bidin bal min jihati jam'i faqat wa hiya ukhtu zaujah. Baik. Insyaallah kita nak sambung ni masih dalam bab mahram. Mahram yang kita dah lepas bicara mahram sebab keturunan, mahram sebab susuan, mahram yang istilah Arabnya musaharah, bab berambil-ambilan dengan sebab bermenantu dan mertua ni. Selesai dah kita kalau ikut semua senarai itu ada 18. 7 dengan sebab keturunan, 7 sebab susuan, dan 4 dengan sebab persemendaan. Itu bahasa klasik kita. Yang ni kita nak sambung ni, kata dia muharramatus sabiqatu, semua mahram yang kita dah bicara lepas, hurmatuha, haram dia itu ala ta'bidi, di atas berkekalan. Maksudnya selama-lama. Jadi kita nak sambung ni ada satu mahram yang dia panggil mahram sementara. Wa wahidatun, dan satu kata dia, hurmatuha, haram ni ataupun jadi mahram ni la ala ta'bidin, tidak di atas selama-lama kekal abadi, bal bahkan min jihatil jam'i, bahkan dia haram tu daripada pihak menghimpun saja. Istilah yang dipakai dia haram sementara, ataupun haram ni haram bermadu. Haram memadu. Memadukan isteri tu, kalau isteri tu nak dimadukan, haram himpunkan dua kumpulan perempuan ni untuk dimadukan dia. Yang ni dipanggil haram sementara. Haram sementara. Dengan makna haram sementara, tak boleh himpun. Kalau, katalah, antaranya yang dia kan sebut lagi ni, kahwin adik-beradik lah kan. Adik-beradik macam mana? Kita mula kahwin kakak, lepas tu, nak ambil adik, tak boleh ambil himpun sekali. Kakak dan adik ni, adik-beradik, sama adik-beradik seribu sebapak, adik-beradik sebapak, adik-beradik seribu. Termasuk adik-beradik ni, seorang perempuan ni dengan mak menakan dia. Yang kalau dia lelaki, itu mahram dia. Terdobek dia. Kalau dia lelaki, yang perempuan tu adalah mahram dia. Tak boleh nak impun dengan sekali. Padahal tu mak menakan dia. Nak impun dengan antara seorang perempuan dengan mak menakan dia, impun dengan madukan dia sekali, tak boleh. Haram. Yang ini dipanggil haram sementara. Tapi kalau lepas ambil kakak, lepas tu ambil adik. Sama ada dengan proses mati ataupun proses cerai. Dari segi hukum tak dihimpunkan sekali itu harus. Jadi haramnya, haram min jihatil jam'i, dengan himpun. Bahasa himpun ni memadukan dia. Jadi seorang suami berkahwin dengan misalnya adik-beradik, kakak pun jadi isteri dia, adik tu pun isteri dia dalam masa yang sama. Yang tu haram. Wahia kata dia itulah yang kata satu ni haram dia. Dia lah ukhtuz zaujah, adalah adik-beradik daripada isteri. Isteri tu adik-beradik dia. Istilah ukhtu tu adik-beradik, sebut sekali lalu tadi, apa dia? Adik-beradik tu sama ada adik-beradik seibu sebapak, adik-beradik sebapak, adik-beradik seibu. Haram himpunkan dua orang tu untuk dimadukan dia. Jadi fala yujma'u bainaha wa baina ukhtiha. Maka tak boleh dihimpun di antaranya isteri wa baina ukhtiha, dan antara adik-beradik dia yang perempuan. Sama ada adik-beradik tu kakak ke atau adik di bawah kan. Min abin, dan adik-beradik ni sama ada daripada abin, daripada sebapa, ataupun ummin, atau bainahuma nasabun,
au ridon, ataupun kata dia kalau tak adik-beradik pun bainahuma, antara isteri ini dengan perempuan seorang lagi yang tak boleh nak dimadu ni, bainahuma ada nasabun, ada hubungan nasab. Yang kalau dobit mudah nak faham dia, yang tak boleh himpun ni, antara perempuan ni, andai kata dia lelaki, perempuan tu adalah mahram dia. Selain daripada ibu dan anak lah. Pasal ibu anak memang tak boleh himpun antara anak dan ibu. Apa kita bicara bab mentua menantu itu. Yang ni seorang perempuan dengan mak menakan dia. Seandainya kata dia lelaki, dia haram kahwin dengan perempuan tu pasal mak menakan dia sebelah mak menakan dia sebelah bapa. Maka kalau dia perempuan, nak seorang lelaki nak memadukan isteri dia ni dengan mak menakan bagi perempuan itu, sama ada mak menakan sebelah mak menakan sebelah bapa, haram. Yang ni panggil haram sebentar ni. Tu nasab ataupun susuan. Sama ke adik-beradik susu. Ni isteri nak himpunkan dengan adik-beradik susuan dia. Haram. Untuk dimadukan. Jadi haram ni haram memadu. Haram madu. Adapun yang istilah Melayu sebut ganti tika, salin tika lah. Salin tika ni kakak mati, ambil adik. Adik mati, ambil kakak. Itu tak apa. Walau radiyat ukhtuha bidami. Sekalipun kata dia, sekalipun. Haram ni pasal hukum ni daripada syarak. Tak boleh himpun ni sekalipun redha lah oleh adik-beradik dia bil jami dengan himpun, dengan memadu tu. Katalah kahwin kakak, kakak kata, kak suami dia abang. Abang kahwinlah dengan adik saya. Biar kami adik-beradik jadi suami, bagi jadi isteri kat abang. Saya rela, tak apa. Saya rela dimadu dengan adik saya. Dengan adik je saya rela. Dengan orang lain saya tak rela. Macam mana? Kalau kau rela ni pun tak boleh. Bahkan dengan orang lain tak rela, dengan orang lain itulah syarat bagi. Okey, siap. Tapi kalau orang tak mengaji ni, dia tak faham akidah ni, tak faham hukum syariat. Jangan kata dengan adik-beradik, dengan orang lain pun tak rela. I tak rela dia madu. You nak madu ke I, you cerai I. Yang ni pun isu juga masalah ni lah. Allah. Tuan-tuan nak dengar ni, dengar apa? Dia nak ceramah ni eloknya jangan pada orang lelaki. Ceramah pada orang perempuan ni. Dia orang ada buat ceramah lah ni kan. Ada grup ceramah apa? Seronoknya menjadi isteri kepada suami orang. Jadi dia punya tajuk tu, kumpulan ceramah tu semua, penceramah yang dipanggil tu semua perempuan, semua yang ni isteri kedua, yang ni isteri ketiga, ada yang isteri pertama pun ada je. Ada yang isteri keempat. Nak menunjukkan seronoknya jadi isteri yang kedua ni. Kenapa? Kenapa kahwin tak mau ambil hak teruna ni ataupun duda ni, kenapa pergi ambil suami orang untuk kahwin? Maksudnya sanggup bermadu ni pasal apa? Apa kelebihan dia? Tanya dia malah kan. Lagi kata promosi lebih-lebih pula. Apa cerita ni? Macam pun nak cerita memang syariat ada tu, kita dah belajar lama dah. Cuma nak sebut dari segi yang tak boleh tu, himpunkan orang yang ada hubungan mahramiyah antara dua orang adik-beradik dengan mak menakan sebelah mak menakan sebelah bapa bagi isteri ni, antara yang tak boleh dimadu. Okay. Dan wala yujma'u aidan bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Baik. Jadi biasanya disebut dengan dua pihak ni. Satu. Kalau ikut sebut dah tadi, yang ni dengan bahasa kitab aja, tak dihimpun juga. Jadi antara istilah satu ni, siapa yang ada hukum mahram, tak dihimpunkan seorang perempuan dan atau beserta dengan ammatiha. Ammah ni mak menakan sebelah bapa. Seorang perempuan ni tak boleh dimadukan dia dengan mak menakan sebelah bapa bagi dia. Lepas tu wala bainal mar'ati wa khalatiha, tak boleh himpun juga antara khalahnya isteri. Khalah ni ialah mak menakan sebelah ibu, mak menakan sebelah mak. Fa'in jama'a syakhsun. Baik, sikit masalah fiqah tu. Jadi kalau tak boleh himpun, sedia maklum, andai kata terjadi. Nak dia kata.
fa in jama'a syakhsun baina man harumal jam'u bi aqdin wahid. Jika menghimpun oleh seseorang ni, kata dia, di antara orang yang haram himpun ni, maksudnya antara adik-beradik, kakak dengan adik, bi aqdin wahid. Kalau himpun tu dengan akad yang satu, kata dia, bi aqdin wahidin nakahahuma, yang bernikah seorang akan keduanya. Jadi tok naib tu satu. Katalah bapak perempuan ni menikahkan, aku nikahkan akan dikau dengan Rosma dan Hasma. Contoh. Contohlah kan. Dua-dua sekali. Bapak ni bagi nikah. Rela. Dia kata, apa, anak aku dua-dua aku berikan kau. Batala nikahuhuma. Batal dua sekali. Kalau dengan satu akad, batal dua sekali. Au lam yujma' bainahuma, ataupun tidak dihimpunkan lelaki ini di antara keduanya, bal nakahahuma murattaban, bernikahlah ia lelaki ini akan keduanya dengan bertertib, maksudnya lepas satu. Apa kaedah dia? Fasani huwal batil, nikah yang kedua tu yang tak sah. Pasal nikah pertama sah, tak ada halangan apa-apa. Yang haram ni himpun. Jadi kalau yang datang kedua, tengok adik dah, nikah tu jadi batil. Jadi tak sah. Batil ni in ulimati sabiqatu, jika boleh diketahui mana dulu. Fa in jahilat, ataupun jika dijahilkan, jika dimajhulkan, tak boleh dikenal pasti siapa yang dinikahi dulu, batala nikahuhuma, batal nikah kedua-duanya. Macam mana boleh tak tahu pula sedangkan dia yang menikah kan? Sikit isu macam tu. Boleh jadi gitu jika berlaku dengan wakil satu dengan dia satu. Ataupun kedua-dua penerimaan nikah itu dengan wakil. Sebab nikah ni antara yang boleh berlaku wakil, wali wakil pada Tok Naib untuk Tok Naib menikahkan perempuan perwalian bagi wali. Itu memang masyhur kita dengar. Antara yang boleh diwakilkan adalah pengantin lelaki. Dia tak terima nikah tu, bahkan wakil bagi pihak dia menerima nikah untuk dia. Jadi nanti orang yang menerima nikah tu bukan dia yang kahwin, tapi dia sebagai wakil menerima nikah bagi pihak orang yang mewakilkan dia. Boleh faham tak? Walaupun memang jarang berlaku kat negeri kita ni. Selalunya pengantin lelaki ni memang tuan badan lah kan. Jadi nak sebut tu pasal apa? Pasal bila diwakil tu yang menyebabkan boleh jadi tak tahu mana dulu. Katalah dinikahkan 4 orang, kita bilah contoh. Yang kahwin kita esok ada majlis nikah jam'i ni, yang ni kahwin sampai 30 orang. Tapi lain-lain kan. Sepasang-sepasang. Yang ni 1 orang lelaki, 4 orang, 1 tarikh. Dan pukul pula 8 pagi. Katalah akad nikah dia tu. Cuma tempat lain-lain. 1 Johor Bahru, 1 Ipoh, 1 Terengganu, 1 Kedah, Alustau, contoh. Semua pakai wakil. Pengantin tak pergi. Pengantin duduk KL. Contoh-contoh. Yang 4 tu semua wakil bagi terima nikah dia. Akad nikah pukul 8. Katalah gitu. Kalau semua tu tak ada hukum mahram, tak apa. Bila akad-akad nikah, tengok-tengok, sembang-sembang. Rupanya, yang ni adik-adik susu. Yang ni mak menakan aku. Aku tahu rupanya. Bila macam tu, yang tu yang kalau tahu siapa dulu kemudian, siapa dulu sah, yang kemudian tak sah. Kalau tak tahu, tutup 8 pagi, mana? Kalau memang boleh tulis jam tu pukul berapa, tak apa. Tapi akad nikah tak tulis jam lah. Ada akad nikah, sah. Okey, tengok jam. 12:05. Akad nikah masa saya tak ada lah tu. Tak ada. Ada tulis tak? Akad nikah jam pukul berapa? 12:05. Ada. Tarikh ya lah. Sepatutnya ada. Sepatutnya dia macam surat beranak. Surat beranak ada jam lahir. Pasal apa tu? Pasal pekah saya sebut ada tu. Pasal pekah dia ada macam ni. Mana-mana anak yang dilahirkan setelah 6 bulan 2 lahzah.
2 lahzah. 6 bulan, 2 lahzah tu 2 apa? 2 detik. 6 bulan, 2 detik. Daripada tarikh atau masa, tu dia panggil, masa apa? Masa akad nikah. Kira hak tu. Kira masa tu, kira masa akad nikah. Masa akad nikah tu. Maka kalau ada 6 bulan, 2 detik, 2 lahzah, 2 saat, detik bahasa kita nak pakai tu, sah anak tu dibinkan kepada bapak tu. Istilahnya yang cukup taraf. Jadi kalau lepas akad nikah, 12-5 minit. 6 bulan, 2 lahzah, beranak tu, keluar tu, misi tengok tu. 6 bulan, 12, 5 minit, 2 saat, sah. Sah, bin tu. Nampak je kelakar sikit tak? Tak, betul. Memang misi kerja dia tu dia. Misi memang dah ada latih. Ada misi sini. Ada seorang tak ada. Misi tak mengaji pun. Misi memang itu lah. Beranak je macam ni. Dia mesti tengok jam dulu. Kuah. Kalau dia punch card. Kuah. Dia mesti tengok jam ni. Pasal apa? Dia nak catat masa tu. Satu kesalahan tu. Dia tak catat masa. Allah. Tok naik pun kena ajar macam tu orang lain. Esok tu pejabat agama kita kena bagi suggestion kat dia. Pasal dalam tu pekah sabit tu. Akad nikah. Aku terima akad nikahnya. Dia kata yang demikian itu. Sah. Saksi dia. Sah. Jam. 12-7 minit. Okay. Siap. Boleh kot. Saja saya nak tunjuk cara tu. Untuk kiraan jam. Jadi asal nak sebut situ. Jadi kalau wakil-wakil tu, bila cukup masa adalah tu. Tak tahu siapa dulu kemudian. Pula tu, yang ni buku apa, entah agak-agak je. Bila agak-agak, tengok ada hubungan mahram, 4-4 tak sah. Kalau 4-4 tu ada hubungan mahram. Kalau tak ada, kalau memang sah lah 4-4. Kita cerita ni yang tak boleh himpun tu. Bila tengok semua tu yang tak boleh himpun, batal semua. Katalah, yang ni seorang perempuan, yang ni adik-beradik sebapak dia. Yang ni adik-beradik si ibu dia. Yang ni adik-beradik susu dia. Yang ni mak menakan dia. Habis semua. Semua tak sah. Kalau tak tahu tertib. Siap. Kalau tahu tertib, yang pertama yang sah, yang lain tak sah. Siap. Itu saja untuk taswirkan sedikit permasalahan yang berlaku. Fa'in juhidat batalan nikah fa'in. Baik, wa'in ulimati sabiqatu, jika boleh diketahui perempuan yang mana dulu dia akan nikahkan, summa nasyat muni'a minhuma. Kemudian nusiat itu macam dilupakan perempuan. Maksudnya dilupa mana dulu. Memang akad nikah tu yang ni pukul 9, yang ni pukul 10 terakhir tu. Tapi lupa dah mana pukul 9, pukul 10. Kakak ke adik. Selagi kau tak ingat, tak boleh pakai dua-dua. Tak ingat langsung, lost memory, macam mana? Batal dua-dua. Bila boleh ingat balik, sah yang pertama, yang kedua tak sah. Okay. Syak, tak boleh pakai lagi. Nak sebut prinsip dan sipir dia. Baik. Waman haruma jam'uhuma binikahin haruma jam'uhuma aidan fil wat'i bimilkil yamin. Baik. Masih dia sebut kaedah ni, cuma yang ni dia sebut masalah hamba. Sekali lalu saya pernah sebut itu. Apa dia? Siapa yang haram himpunkan dia binikahin dengan nikah, saya nikah madu kan, adik-beradik ni tak boleh, dengan mak menakan dia, siapa hukum mahram tak boleh. Haruma jam'uhuma, haram juga himpun kedua-duanya aidan fil wat'i, dalam masalah wat'i. Wat'i ni maksudnya bersama lah antara seorang lelaki dengan perempuan. Bil milkil yamin, dengan sebab milik tangan kanan, maksudnya dengan milik hamba. Katalah mula saya beli kakak hamba ni, cerita hamba ni cerita ialah hukum tak ada lah, ni tak berlaku dah. Akan berlaku nanti zaman Nabi Isa ni, insyaAllah memang berlaku lah tu. Jadi kau asalnya beli kakak, lepas tu tengok ada lelong, murah. Lepas tu
Beli pula adik. Kakak boleh pakai, adik tak boleh pakai. Walaupun kalau ikut, ni hamba ni pun hamba kan. Dah pakai kakak, tak boleh pakai adik. Nak himpun tu tak boleh. Tapi merdekakan kakak. Jual kakak. Ya? Tapi kalau buah punya bahasa itu, jual kakak. Boleh pakai adik. Dia tak himpun tak boleh. Jadi masalah apa? Haram jam'i. Haram himpun. Haram himpun. Yang ni haram himpun. Jadi masalah adik-beradik ni dia haram himpun. Siap. Wa kadza law kanas ihdahuma zaujatan wal ukhra mamlukatan. Macam itulah juga kata dia, kalau salah seorang daripada keduanya adalah isteri, satu lagi adalah mamlukatan, adalah yang dimilik. Sama. Setelah yang ni dia kahwin seorang perempuan. Kahwin, siap. Ni suami isteri dia. Lepas tu beli hamba, pergi market tengok ada hamba jual, beli, bawa balik. Itu anak menakan aku je. Bila anak menakan aku, beli tu sah. Tapi tak boleh pakai. Asal hamba ni beli, macam mana isteri boleh dia pakai, hamba boleh dia pakai. Siap. Tapi bila adik-adik, dia tak boleh himpun sebab dua-dua tu, misalnya haram jam'i dengan nikah, haram juga jam'i dengan milkil yamin ataupun satu isteri, satu dengan sebab hamba. Fa'in wuti'a wahidatun minal mamlukain haruman ukhra. Sekiranya telah diwati satu daripada dua orang perempuan yang asalnya ada hubungan adik-beradik tadi, antara mamlukain ni dua hamba yang dimilik, haruman ukhra, haram satu lagi. Kalau dah wati kakak, tak boleh pakai dah adik dia. Siap. Hatta yahrumal ula bitariqin min turqi kabaiha au tazwijha. Sehingga jadi haramlah perempuan yang pertama tadi, antaranya bitariqin min turuq, daripada jalan pak hamba, contohnya kabaiha, jual dia. Setelah saya beli, dua orang adik-beradik sekali pakai kakak. Lepas tu kakak ni saya jual, dah bukan milik saya tak boleh pakai dia dah. Baru boleh pakai adik. Ataupun kahwin satu, lepas tu yang kau istilahnya dinikahkan salah seorang tu. Katalah yang kakak ni saya dah pakai, lepas tu nikahkan dia. Bila nikah haram dah saya nak pakai. Pasal bila dah nikah, dia dah jadi suami orang, saya dah tak boleh pakai dah. Hamba tu walaupun asal dia hamba saya, dia hukum macam cerai lah kalau ikut nisbah hamba ni. Bila hamba tu asal saya pakai, dah habis syarat indah apa, saya nikahkan dia dengan orang lain, ada istilah istibrak apa dalam bab hamba. Bila kakak yang saya pakai tu, dia telah dinikah dengan orang lain, saya tak boleh pakai dia, dia hukum isteri orang, barulah saya boleh pakai adik yang saya dah beli sekali. Dobit dia, bila dah haram, yang pertama yang dia dah dipakai, dobit dia mesti haram tu, ataupun hilang milik. Maka barulah boleh yang satu lagi yang ada hubungan mahramnya itu boleh dipakai, boleh diwati. Siap. Saya tu. Bab ni rasa tak susah kan Tak susah pun. Soalan kalau ada, itu dulu. Tak ada. Itu kita janji nak bagi soalan kan. Kan? Bagi soalan saya kata nilai nak haram tak haram. Mahram tak mahram. Kita sebut yang mudah-mudah tu. Itu saya pun tak terfikir ni. Dah baca dah, baru teringat sikit. Baru teringat balik. Kalau tak, sepatutnya saya kena set soalan lah. Ada 3-4 soalan yang ada dalam kepala. Kita buat keluar dulu. Kalau boleh ingat lagi sebut. Mana yang kita simak dalam kereta itu. Cik. Dia orang ni duduk sekali main satu rombongan. Kadang balik tu, kita orang lah sembang. Ada orang tanya pula. Orang ni haram. Orang ni haram. Oh, punya. Memang dah terfikir lah. Memang kadang dalam masyarakat kita dia jadi terpelengong sikit. Tak nak tengok orang ni mahram tak mahram. Pasal kita bicara dah, bila dia tak ada hubungan mahram, dia ada masalah bersalam, masalah aurat, nak kena tutup aurat sempurna ataupun tidak. Yang tu lah masalah dia kan. Allah. Baik, kalau tak ada soalan ni, sebut tengok. Selalu nak jadi isu yang ni loh. Kita sebut yang common yang selalu jumpa. Macam
Macam mana pun saya akan bagi soalan, ada yang mahram, ada tak mahram. Nilai nak tengok tak? Kan? Okey. Katalah kita, misalnya, kita tu, bagi saya lelaki, saya, untuk bapa saya, kahwin lain. Hukum mak tiri tak? Mahram tak? Mahram. Bapak cerai boleh tak saya ambil? Mahram sementara ke selama-lama? Bapak tak pakai lagi boleh tak saya ambil? Tak boleh juga. Maksudnya apa? Tak syarat untuk bapak pakai. Maksudnya bapak walaupun kahwin dia tak pakai macam mana? Kalau saya orang lelaki, tu mak tiri saya, walaupun bapak tak pakai mak tiri, macam mana? Saya tak boleh dah ambil siapa yang pernah dinikahi oleh ayah saya. Tu ayah, masuk atas kita bicara ni, katalah ayah saya dia beli hamba, dia pakai hamba tu. Bila dia pakai, ayah mati. Kalau pernah dapat anak daripada hamba perempuan yang dipakai tu, yang tu umur walad, bapak mati dia menikah. Kalau tak dapat anak, bapak mati, saya waris. Walaupun saya waris, macam mana? Saya tak boleh pakai dah hamba yang bapak saya pakai tu. Siapa? Mana-mana perempuan yang telah bapak saya pakai, saya tak boleh pakai lah. Dia hukum macam mak tiri. Hukum macam mak tiri. Kalau masalah hamba tu, macam mak tiri. Serupa juga mana-mana perempuan yang menyambil tu, ada bab sambil-sambil yang tu kita dah sentuh. Siapa tak pernah mengaji dulu pun dengar je lah khabar kan. Nak sebut hukum dah menyambil sebut tu. Saya nak borong sekali. Boleh faham tak boleh faham? Yang tak faham tanya je lah. Cerita tahu mana? Katalah bapak saya, misalnya pernah berlaku kes wati syubhah. Contoh, dah dia akan nikah kan. Tengok-tengok. Sebenarnya tu bukan wali dia. Tersilap. Tersilap. Saya tahu bukan wali. Dah pakai dah macam mana? Bila dah pakai, bukan zina tu. Kalau zina ni memang zina kan. Tapi dia orang sangka dah ijab kabul dengan sah. Tengok-tengok. Tak sah. Pasal tu bukan wali yang betul. Jadi hukum, kemudian dah lah tak dikatakan sah. Lepas tu, dah tak sah. Tak nak diteruskan pula untuk dinikahkan. Boleh? Tapi dah wati dah pakai dah. Perempuan tu dipanggil perempuan wati syubhah. Saya, mana-mana perempuan yang bapak saya pernah berlaku kes wati syubhah dengan perempuan tu, juga hukum saya tak boleh ambil dah perempuan tu. Sampai bila-bila untuk saya jadikan isteri. Pasal mana perempuan yang pernah bapak saya pakai, dengan jalan sama ada mak tiri, khas kita sebut ni hamba. Pasal mak tiri dia tak syarat pakai, dia dengan akad nikah je. Hamba yang dimiliki ataupun dengan wati syubhah, maka saya, anak, lelaki, tak boleh ambil dah hak bapak. Siap. Okey, jawapan tu betul. Alhamdulillah. Cuma saya panjangkan sikit. Selalu juga orang tanya macam ni. Saya lelaki, lepas tu, mak mentua saya mahram saya. Sebab apa? Sebab saya kahwin tu mak mentua. Mak bagi isteri saya adalah mahram. Anak selalu tanya macam mana? Mak mentua meninggal, pak mentua kahwin lain. Lepas tu, yang tu mahram saya tak? Mak mentua, mak tiri mertua. Mak tiri mertua ke mak mertua tiri? Isteri baru bapak mentua. Rupanya bahasa macam mana kan? Kadang susah juga bahasa Melayu tu. Jadi yang tu bukan mahram saya. Jadi kalau saya pergi rumah pak mentua nanti nak salam mak mentua, isteri pak mentua tu saya tak boleh salam. Duduk serumah kalau pak mentua tak ada, saya tak boleh duduk satu rumah dengan dia. Pasal istilahnya khuluwat tu kan. Aurat pun kalau pergi dapur masalah saya dengan dia. Pasal apa? Pasal dah bukan mahram, aurat kena tutup sempurna. Stokin apa-apa. Memang saya hukum macam tu. Satu kalau ikut kaedah, walaupun dalam rumah, walaupun orang istilah kaum kerabat, dia ada kaum kerabat yang bukan mahram. Dari segi peraturan rumah sepatutnya, yang belah dapur ni orang perempuan, belah depan orang lelaki.
Tambah yang dah balik tu, bila ada hukum sabit yang ikut syarak, sepatutnya walaupun duduk satu rumah, sepatutnya dia kena ada pengasingan dah macam tu. Satu kalau kenduri, sikit nak ajar hukum syariat ni. So, kita kadang tak pernah diajar pun tak pandai juga. Bila kenduri, mati, kadang-kadang kau semua himpun. Ramai-ramai. Betul? Tambah malam nak tidur macam mana? Kadang campur situ lah. Kan? Yang ni satu family, duk longgok celah ni. Bucu ni satu family ni, anak bini dia. Kan? Tak betul cara urusan macam tu. Sepatutnya macam mana? Saya bagi contoh. Saya nak bagi cerita contoh homestay. Sewa 2 homestay. Ni homestay muslimat. Ni homestay muslimin. Nak pergi muslimat ni, sama dengan dia, budak-budak kecil yang belum balik. Laki perempuan tak ada masalah, budak belum balik lah. Cik-cik anak-anak kecil jantan nak bagi bapak dia jaga, bapak bukan rajin mana nak beli kasuh anak. Boleh? Tapi yang lelaki ni duduk satu homestay, yang perempuan duduk satu homestay. Senang, tak bercampur. Kalau duduk satu rumah, walaupun satu bucu ni anak bini dia, satu bucu ni anak bini dia, lagi nak makan, nak saling baju, kan susah tu. Betul? Untuk, macam mana? Susah, memang susah. Nak jaga, susah-susah apa? Susah nak jaga. Bahkan jangan kata 2-3 keluarga. Kita pergi tu, ada adik ipar kita, susah lah. Susah lah. Katalah kita dalam rumah, kakak kita kahwin, ni ada abang ipar. Ada abang ipar dalam rumah tu pun dah susah lah. Susah ni nak jaga aurat tu. Aurat apa, tembung. Tambah pula abang ipar ni suka duduk dapur lah lagi. Pening. Masak nak pakai tudung lah. Main pula dah. Pakai tudung. Patutnya orang jantan macam mana? Ke depan. Engkau orang Anjung, kami orang dapur. Orang Anjung lah. Patutnya memang tak boleh masuk. Nak masuk pun kena hijrat. Nak pergi bilik air ni. Satu kena buat bilik air depan satu, belakang satu. Depan ni untuk orang jantan, sini untuk orang perempuan. Kalau tak boleh kalau macam mana? Di masjid je surau lah. Bilik air pun satu, yang ni kami pun berebut, nampak nak masuk dah. Lagi susah, pergi surau. Sepatutnya macam tu. Dia orang kata macam orang asin aja. Asin lah. Nabi memang bukan mahram. Asin lah. Dari sudut kata ada hukum ipar-ipar. Ipar dia. Ipar bukan boleh salam lah. Tu. Yang tu pun salah faham. Okey, masih nak soalan tu. Saya nikah ni seorang perempuan. Adik dia. Boleh tak saya salam? Kan haram nikah. Haram sementara. Betul. Haram sementara. Ada orang kata dia, alah adik ipar. Ini. Dia haram sementara. Maksudnya haram sementara tetap haram. Tetap haram dari segi bersalam dan aurat, dia kena jaga aurat. Taklah dengan sebab tak boleh himpun tu, maka alah adik ipar aku boleh nikah dengan kau. Engkau tak boleh nikah pasal pasal duk kahwin dengan kakak dia. Cerai kakak dia, mati kakak dia boleh ambil tu. Yang ni tak boleh salam dan ada batasan aurat. Dia jaga. Dan tak boleh ada duduk serumah istilahnya bila ada istilah khulwat. Istilah khulwat ni sama ada memang buat khulwat betul satu ataupun dia bukan buat khulwat tapi hukumnya ni. Katalah kita pergi rumah mentua, mak mentua pak mentua tak ada. Untuk isteri kita pun balik sekali. Ada adik ipar perempuan. Untuk isteri kita pun ikut mak mentua dengan pak mentua. Tinggal kita dalam rumah dengan adik ipar yang perempuan. Lelaki tak boleh duduk rumah nak keluar. Nak duduk pergi masjid surau. Siapa? Duduk serumah macam tu. Yang ni dia panggil khulwah. Yang ni hukum yang kena tahu ni. Ya. Anak saudara. Anak? Ya. Ya. Kalau ikut tak boleh tu. Jadi anak saudara tu maksudnya anak isteri anak kita punya isteri punya adik punya anak perempuan. Senang faham kan macam tu kan? Okay. Kita punya isteri punya adik, kita punya isteri punya adik punya anak perempuan kan. Kita punya isteri sama dia punya adik sudah keluar lah. Tinggal sekarang kita punya isteri punya adik punya anak perempuan dalam rumah, kita duduk dalam rumah 2 orang saja. Kalau dia masih kecil, tak ada apa-apa lah. Tapi kalau sudah besar kalau 15 sudah besar lah mah. 15 sudah besar ya. Tak boleh duduk satu rumah. Bukan kita ada niat jahat punya. Ini cerita tak ada niat jahat punya lah. Kita hukum.
Hukum tentang hukum. Ni ajar itu lain cerita mah. Boleh, faham? Okey. Ha. Ada cerita tok-tok wai. Itu ada tanya soalan apa? Oh, tak ada pula lah. Ada dia bagi soalan tu kan, dia tanya. Saya tak siap soalan. Saya lupa lah. Janji nak bagi soalan, awak tak siap soalan. Salah saya ke? Kalau ada dia boleh ingat pasal itu dia soal. 3 soalan dia tanya tu, 3-3 best dengan soalan. Pasal soalan tu selalunya orang terkeliru. Situ tempat orang akan sangka itu adalah mahram padahal dia bukan mahram. Macam ni. Saya, okey, contoh. Sekarang saya kahwin. Bapa mertua saya punya mak. Saya pergi rumah mertua ni. Mak mertua, pak mertua lah kan. Pergi pula tengok opah ada sekali. Opah ni, opah belah pak mertua. Maksudnya opah belah mertua nisbah isteri saya lah kan. Saya punya bapa mertua, bunyi tu lah bunyi kelingnya Ustaz. Saya punya bapa mertua punya mak. Boleh salam tak? Apa? Siapa tu? Pada ikut hukum tu siapa? Dia hukum mak mertua. Pasal mak mertua ni memang kita punya isteri punya isteri. Kita punya isteri punya mak. Termasuk tu kita punya isteri punya mak. Okey, itu hukum mak mertua lah. Pasal bila mak mertua ke atas, hukum mak mertua lah. Serupa juga hukum martabat dia mak mertua. Yang ni, kita punya isteri, punya bapa, punya mak. Ya. Hmm. 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 Kita kalau jaga. Dari suku aurat, ada tetap aurat, tetap aurat. Satu kalau orang sakit ni, kadang orang main ziarah macam-macam kan. Kadang-kadang orang lelaki sakit, orang perempuan main ziarah. Kadang ada orang perempuan sakit, orang lelaki main ziarah. Tetap kalau istilah tak ada hubungan mahram, tetap aurat perlu dijaga. Disiplin kita syariat macam tu. Cuma kita nak urus dia apa-apa. Yang ni masalah kita. Sepatutnya orang yang boleh urus ni, orang yang ada hubungan mahram dengan dia lah. Senang kan. Jadi kita yang ni, susah sangat nak jaga. Tapi macam mana pun, mahram lah, jaga sedapat mungkin yang mana boleh. Kalau seandainya sampai satu tahap, kalau kita tak jaga, matilah budak tu. Tu lain hal lah. Itu dalam keadaan istilahnya darurah. Quran sebut, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Faman turro, siapa yang dalam keadaan emergency case. Itu kot bahasa nak terjemah bunyi sedap sikit. Faman turro. Siapa yang dalam keadaan emergency, faman turro ghayra baghin wala adin. Dia bukan niat nak lawan hukum, bukan nak buat dosa, bukan sengaja nak langgar, tapi pasal apa? Jadi emergency case apa? Tak tolong dia mati. Katalah dia dalam keadaan susah pernafasan. Tak ada siapa nak tolong lah. Macam mana? Kena bagi bantuan pernafasan. Contoh lah kan. Macam mana? Kita pula tahu pula pernafasan lah. Kita pun memang kerja misi doktor ke pembantu perubatan ke. Macam mana? Kalau tak bagi buat bantuan pernafasan, mati. Kalau kena istilah emergency case sampai melibatkan kehilangan nyawa, ada keharusan tu. Dan dengar sikit lagi saya sebut. Walaupun ada keharusan, kita buat pun memang bukan ada apa masalah pun. Tapi walaupun nak pelihara nyawa, kadang-kadang bermasalah tak kat kita. Boleh faham soalan tak? Kita katalah tu anak menekan. Kalau tak menekan ni ada pesakit mana-mana kan. Tak pun orang aksiden. Kita reti bab tu. Nak bagi bantuan pernafasan. Kita pun bagilah bantuan pernafasan. Betul elok pula. Macam mana? Masalah tak kat kita? Tak masalah. Memang wali orang ni. Tera tak bagi bantuan pernafasan pun sakit kepala.
Tuan tak faham, sudahlah. Cukuplah, saya tak mau syarah banyak-banyak tu, cukuplah. Pasal kita nak sebut, tak mana, macam mana pun nak sebut isu, masalah nak pelihara nyawa, satu isu kan. Macam mana pun, yang tu pun kadang-kadang kat kita bermasalah. Walaupun masa kita sedang memberi bantuan tu, tak ada kosok apa-apa pun. Selepas tu, macam mana? Selepas tu baru datang masalah. Itu dah menunjukkan, betul lah hukum syariat, ada hukum memandang, hukum menyentuh, ada tak? Memang sepatutnya ada. Pasal yang buat syariat tu bukan kita lah. Allah yang buat syariat tu. Dan dia yang buat kita dia. Dia tahu tak apa hati sanubari kita. Tahu tak? Tahu sikit ke tahu banyak? Dia yang buat kita. Dia yang buat perasaan kita. Satu dia syariat benda tu. Dia tahu zahir batin kita. Siapa yang kena electric shock ataupun tak kena electric shock. Electric shock pun kalau tak ada berbalut. Baru kena electric shock. Yang ni. Tengok pun dah kena shock. Tak faham surau. Satu istilah tutup aurat tu. Siapa lagi nak sebut? Ada lagi? Idea? Ada soalan? Ya. 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 Betul. Dia kaedah bila saya misalnya, ke saya dulu kahwin dengan seorang perempuan, ada anak tiri ya. Bila anak tiri saya pakai mak dia, kalau nisbah saya anak tiri tu jadi mahram saya bila saya pakai maknya kan. Kalau nisbah isteri ada anak tiri tu, anak tiri ke bawah mahram. Mak mertua ke atas mahram. Yang tak jadi mahram tepi dia. Anak tiri itu lelaki. Untuk menantu. Menantu tu. Yang tu bukan mahram. Kalau anak betul kita, mahram. Anak betul tu sama ada. Pasal tu anak kita. Kalau anak betul kita, dia kami memang menantu kita kan. Memang menantu kita, perempuan. Tapi kalau anak tiri, dia tu. Kalau anak tiri tu lelaki, kalau andai kata dia perempuan, memang dia hukum mahram kita. Tapi kalau anda kata anak tiri itu lelaki, yang tu memang mahram kita. Tapi menantu. Isteri dia kan. Isteri anak tiri kita yang lelaki tu, yang tu bukan mahram. Pasal kaedah tiri ni dia ke bawah, puruk dan usul, tu mahram. Isteri suami, mahram. Daripada anak tiri. Ya. Ya, betul. Ya. Dan ya, betul. Betul. Sepia tu betul. Ya, betul. Memang orang tanya, memang dia kena telan. Tuan-tuan tak ada soalan, tak apa lah. Boleh tangkap? Dan kaedah kita bila kita kahwin, pak mertua, mak mertua kan. Pak mertua memang pak mertua, mak mertua kan. Yang ni memang mahram. Kalau sebab saya lelaki, memanglah mak mertua tu mahram. Pak mertua tu memang jantan, tak ada masalah. Walaupun jantan tak ada masalah. Tapi jangan tak tahu. Bila jantan tu atas pak mertua kita. Kan? Kalau nisbah saya, mak pada pak mertua. Saya punya bapa mertua punya mak. Itu pun hukum mak mertua juga. Kan? Kalau nisbah orang perempuan, dia jadi, ni pak mertua kita. Okay? Pak mertua tak ada masalah. Memang pak mertua kan. Tapi mak, memanglah mak mertua, mak perempuan. Memanglah perempuan tak ada masalah. Tapi mak mertua kita punya bapa. Tu apa? Mahram. Pasal apa? Hukum dia ke atas. Ke atas. Jadi, siapa yang mertua ke atas, menantu, bukan menantu, dapat menantu satu hal. Anak tiri kita cerita ni tak? Anak tiri tu memang anak tiri adalah mahram.
anak-anak tiri ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah tu. Itu adalah mahram. Adapun tiri, kalau nasibah saya tu tiri tu lelaki, isteri dia, tu bukan mahram. Apatah lagi anak angkat, lagi tak ada masalah apa. Anak angkat tu perempuan, anak angkat tu kita boleh kahwin. Apatah lagi anak angkat tu lelaki, apa tu? Dia kahwin, boleh tak? Mahram tak isteri anak angkat tu? Boleh faham? Anak angkat tu pun kalau dia perempuan kita boleh kahwin. Tambah ni anak angkat lelaki. Isteri anak angkat. Lagi lah tak ada apa-apa. Boleh. Yang ni yang berlaku pada Rasulullah ni. Kan dia boleh anak angkat nama Zaid. Asal Zaid bin Harisah kan. Zaid bin Harisah. Lepas tu bela anak angkat. Memang Rasulullah kata Zaid bin Muhammad. Datang wahyu turun. Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Bubuh nama tetap nama ayah dia. Yang ni sepatutnya adalah ciri adil yang Allah Ta'ala perintahkan. Wa aqsatu indallah. Jadi Rasulullah isyar balik bukan Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Harithah. Lepas tu Zaid bin Harithah ni kahwin dengan seorang perempuan nama dia Zainab binti Jakhshin. Lepas tu berlaku perceraian antara Zaid bin Harithah dengan Zainab ni. Lepas tu Rasulullah kahwin dengan Zainab binti Jakhshin ni. Kalau orang Arab, anak angkat, dia lah hukum anak betul. Ni tak betul ni. Jadi orang Melayu ada pahaman tu, faham Arab jahiliah lah tu. Memang orang Melayu kita ada pahaman itu kan. Program universiti banyak lah. Program apa? Program kalau anak angkat. Budak universiti, siapa tak nak lah. Ni anak angkat. Ni anak angkat kepada pelajar bernama Mahdi Muhammad ni. Anak angkat tu bapak Tok Wan angkat maksudnya. Buh ni anak angkat. Ni itu tak ni anggaplah sebagai bapak sendiri. Dia macam tu. Ni pahaman jahiliah, bukan pahaman Islam. Dari segi ada silaturahim tu bagus, tapi bukan kaedah dia dah buat anak angkat tu bapak hukum mak bapak sendiri, anak sendiri, tak ada masalah. Yang ni banyak program mesti yang program batil macam ni. Ni orang mesti marah kot dengar. Dia orang pun tahu benda-benda tu batil. Tapi gagah pakai kan. Kadang-kadang kata dia, mak angkat aku lagi bagus daripada mak bapak aku. Tuan gila cakap gitu weh. Kedah apa? Kita mak bapak kita jahat-jahat, busuk-busuk dia mah ialah mak ayah aku. Mereka itulah sebab lahirkan aku. Mak angkat ni macam mana pun dia baik-baik dia pun dia lah mak angkat dia marah. Bapak angkat tu tak ada boleh kahwin dengan mak angkat tu. Kalau pak angkat tu ada dia penampung macam kita boleh. Pasal mak angkat. Pasal bini orang. Macam tu. Boleh faham saya cakap apa kan? Boleh, memanglah dari segi baik apa, layanan apa. Kita memanglah kadang-kadang dengan orang asing layanan baik. Betul? Saya macam tuan-tuan tak kenal. Pergi rumah saya macam mana? Saya jamu ayam, jamu kuih. Suruh ajak makan. Anak. Pandai kau ni lah rumah hang. Kan gaduh dia jamu ayam. Nak panggil pun panggil lah rumah hang. Patutnya aku jamu hang jamu aku. Oh, sedap tu. Kasarnya bapak gini. Siapa nak faham siapa? Dia macam mana pun tak adalah buat kedai bank. Itu anak-anak ada lah. Buat kedai bank tu tak adalah buat bengih itu kan. Tapi kita kurang situ. Kita memang kadang nampak kebaikan orang lain. Seberang lautnya kebaikan nampak. Yang mak bapak kita bela pada kecil, kita tak nampak kebaikan dia. Padahal hak tu lah baik. Besar sekali. Okay, rasa saya contoh-contoh tu pun lebih kurang yang tu kot. Yang lebih kurang tu. Kalau ada masalah, kalau tak ingat jadual CP, tanya balik, rujuklah pada ahli dia untuk mengenal pasti siapa mahram ni. InsyaAllah. Sambungan kita nanti 775 tu. Wa asyarat lidhabitil kulli biqaulih. Yang ni kalau ikut baru kitab kita nak jumpa siapa yang diharamkan dengan sebab susuan. Dia disebut kaedah mudah je tu tapi take time juga. Ni dah lajak. Biar dulu. Wa asyara lidhabitil kulli. Wallahu a'lam. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.